Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, misteri tentang siapakah bakal menjadi TYT Sabah baru akhirnya sampai ke kemuncaknya. Sekarang ialah kita hanya menanti, kita hanya menunggu apakah seterusnya pilihan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Siapakah yang Baginda, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pilih nanti. Akhirnya Haji G menamatkan misteri itu dengan beliau muncul dan memberikan kenyataan tentang nama-nama calon-calon yang bakal akan menjadi TYT Sabah. Okey, jadi beliau mengakui bahawa ya memang betul, tidak lama lagi beliau akan menyerahkan nama-nama yang bersesuaian, yang difikirkan paling bersesuaian untuk menjadi calon bagi TYT Negeri Sabah. Dan beliau berkata, biarlah Baginda yang di-Pertuan Agong yang memilih siapakah yang sesuai untuk menjadi TYT Negeri Sabah. Walaupun begitu, ada tiga nama yang betul-betul menjadi sangat popular sekarang, disebut-sebut bahawa menjadi TYT Sabah yang baru. Nama yang pertama tidak lain dan tidak bukan ialah Tan Sri Musa Aman. Yang ramai tidak setuju. Ramai tidak setuju. Tapi akhirnya yang buat keputusan nanti ialah yang di-Pertuan Agong. Jadi mainan politiknya di sebalik itu kita tidak tahu. Maksud saya bukan yang Agong tu, tapi maksud saya ialah di peringkat parti di Sabah. Terutamanya Ketua Menteri Sabah, Haji G. Nama kedua yang disebut-sebut tidak lain dan tidak bukan yang mungkin bakal membuat satu sejarah baru untuk negeri Sabah, yaitu Pairin Kitingan. Pairin Kitingan. Walaupun begitu, hanya satu saja yang mungkin boleh menjadi menjadi satu asas untuk menilai sama ada Pairin sesuai atau tidak, ialah kerana ada convention yang selalunya TYT ini mesti dari beragama Islam, kerana nanti dia akan jadi wakil kepada yang di-Pertuan Agong di negeri Sabah. Okey, jadi seterusnya nombor 3. Nama yang paling terkenal juga yang selalu disebut-sebut adalah Pandikar Amin Mulia. Yang ini saya rasa di antara ketiga-tiga ini, antara yang paling famous adalah Pandikar Amin Mulia lah. Kerana beliau mempunyai pengalaman yang luas, beliau mempunyai pengalaman yang baik di peringkat negeri dan juga di peringkat federal. Jadi di antara ketiga-tiga mereka, anda rasa, pada pendapat anda, siapakah yang bakal menjadi TYT Sabah? Pada pendapat saya, secara peribadi, saya pikir Pandikar Amin Mulia itulah yang akan menjadi TYT Negeri Sabah yang akan datang. Walaupun begitu, walaupun ramai yang berpendapat, iaitu pendapat yang paling tidak famous ialah Musa Aman, tapi tidak mustahil untuk Musa Aman jadi TYT. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, kita doakan mereka yang sedang bersusah payah, hidup susah sekarang ini kerana banjir di negeri-negeri yang berkaitan.
di tempat-tempat yang berkaitan. Kita doakan semoga semua dalam keadaan yang baik. Kita doakan semoga semua yang terlibat dalam usaha membantu mangsa-mangsa banjir juga dijaga oleh Tuhan. Oke. So apapun kita punya pegangan agama, pegangan politik, falsafah dan sebagainya, lupakan dulu perbezaan itu. Kita sama-sama doakan mangsa-mangsa banjir ini. Oke. So mari kita cerita benda baru pula. Mahathir. Ada apa dengan Mahathir ya? Ada apa dengan Mahathir sehingga namanya disebut sekali lagi, sehingga namanya terkeluar sekali lagi, yaitu berkaitan dengan isu usaha untuk membawa Barisan Nasional keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Sampai Mahathir menafikan. Dia kata dia tidak tahu tentang usaha itu. Hairannya, kenapa pula Mahathir disebut juga? Kenapa pula Mahathir pun munculnya manja juga? Apa kaitan Mahathir dengan kenyataan yang dibuat oleh Zahid Hamidi? Bukankah Mahathir manusia paling tidak suka tepuk atap? Tapi akhirnya berkawan juga dengan manusia yang tepuk atap. Dengan yang dia kata tepuk atap lah, yang dia kata rampas kuasa lah, yang dipecat sendiri, yang dia pecat sendiri daripada Bersatu, yang Bersatu sendiri pecat Mahathir daripada Bersatu. Pecat mau mecat lah. Entah siapa pecat siapa sebenarnya. Mahathir pecat Muhyiddin kah, Muhyiddin pecat Mahathir, kita pun tak susah mau cakap lah. Susah mau cakap sebab diorang sama-sama bentuk parti ni. Jadi tidak tahu siapa pecat siapa. Tapi akhirnya berkawan pula dalam SG4. Hebat betul memang. Jadi apa kena mengena Mahathir? Mahathir bilang saya tidak tahu. Dapatlah kalau dia tidak tahu tidak apa. Tapi ada peribahasa bilang apa? Tak akan pokok bergoyang kalau tiada angin bertiup. Tapi sekarang ada banyak walaupun di bawah pokok mengasih goyang tu pokok memang dia bergoyang jugalah. Jadi sebenarnya apa ini sebenarnya terjadi ni? Apa bertujuan dikasih keluar cerita begini ni? Apa kepentingan? Apa dapat faedah dengan hanya cerita kononnya BN dipujuk keluar daripada kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ni? Apa faedah yang dapat daripada ini? Saya pun tidak paham apa faedah dia. Jadi bagi anda yang champion, yang pandai, yang penganalisis ke apakah, cuba dulu cerita konon. Jadi persoalan utama kita, kenapa Mahathir punya nama pula kena sebut? Apa kena mengena Mahathir dengan usaha ini yang disebut Zahid itu? Sebab kalaupun ada, perlu orang yang betul-betul geligau otaknya lah untuk bagaimana dapat memujuk Zahid, memujuk BN, memujuk semua MP UMNO. Bukan senang tu. Bukan senang. Hanya orang yang cukup berpengalaman je yang boleh. Tapi bukan Mahathir. Sebab Mahathir bilang dia tidak tahu. Bukan Mahathir. Bukan Mahathir. Ingat, bukan Mahathir. Nanti kita tengoklah siapa pula. Adakah dia orang pula? Kita tidak pasti pula. Denyut Nadi, Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.